bagi tujuan press conference pada hari ini adalah untuk defendant ataupun anak-anak guam saya, Lan, Syura dan Sheila, berkenaan dengan kesamaan yang kita semua tahu yang berlangsung selama lebih kurang 2 tahun setengah daripada tahun 2021 sampai 2023. Jadi saya rasa semua mungkin faham ataupun mungkin ada yang tak faham tentang perjalanan kes. Saya rasa baik kita mulakan dengan kronologi kes ini dahulu. Semua kita tahu yang terdapat saman di antara plaintiff dan juga 5 defendant. Jadi plaintiff itu adalah Siti Nurdiana dan defendant itu adalah Lan, Ra, Sheila, Aida dan juga Sam. Nama-nama pendek mereka lah. Mereka semua disaman di atas satu tuntutan saman fitnah ke atas mereka atas dasar kata-kata yang dikeluarkan melalui ataupun dalam satu insiden Instagram live yang kita semua tahu, dan benda itu pun ada dekat dalam termaktub di dalam dokumen-dokumen perbicaraan yang mana di atas tuntutan plaintiff itu dituduh ataupun itu dituntut sebagai memfitnah. Jadi mereka kes ini dibawa ke mahkamah apabila kes difailkan dan kes berterusan bermula daripada Mahkamah Session di Kuala Lumpur sehinggalah di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dan berakhir alhamdulillah pada semalam. Bila saman dikeluarkan terhadap mereka dan mereka menjawab saman tersebut, kes ini berlanjutan sehingga terdapat satu proses atau satu perintah pemindahan kes daripada Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi. Sebab tu kalau kita tengok dulu daripada awal-awal tahun 2021, kes didengar di Mahkamah Session dan sekarang perbicaraan bermula di Mahkamah Tinggi. Dan pernah berlaku perbicaraan di Mahkamah Session tetapi atas arahan pemindahan, kes diarahkan untuk dimulakan semula di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur. Dan sewaktu perbicaraan sedang berlangsung, secara spesifiknya sewaktu plaintiff sendiri sedang memberi keterangan yang mana plaintiff sendiri merupakan saksi terakhir dalam kes plaintiff, alhamdulillah terdapat perbincangan, persetujuan daripada semua pihak-pihak untuk kes ini diselesaikan secara baik melalui satu instrumen mahkamah yang kita panggil sebagai penghakiman persetujuan. Okay? Consent judgment yang dipersetujui dan telah ditandatangani oleh kesemua pihak dan menyebabkan kes ini tidak diteruskan sehingga ke akhirnya. Dan kita pun ada telah merekodkan penghakiman persetujuan semalam dan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dalam kes ini pun telah memberi saranan supaya terma-terma tersebut boleh dipanjangkan kepada pihak semua pihak media dan juga anak-anak guam. Jadi semua akan dapatlah insya-Allah selepas ini kalau ada request terhadap terma-terma tersebut untuk diminta. Jadi itu kronologi secara proses. Tapi dari segi inti partinya, apa yang berlaku adalah suatu kes bermula di Mahkamah Sessions di Kuala Lumpur. Sebelum bermulanya perbicaraan di Mahkamah Sessions Kuala Lumpur, terdapat usaha mediasi, usaha untuk berbincang di antara pihak-pihak plaintiff dan juga kesemua defendant untuk cuba menyelesaikan kes ini secara baik tanpa keperluan untuk meneruskan perbicaraan penuh di Mahkamah Session pada waktu itu. Jadi berlaku proses mediasi, kita panggil perbincangan. Kita cakap perbincangan maksudnya dalam proses undang-undang mediasi. Mediasi telah berlaku di antara pihak-pihak plaintiff dan juga defendant yang mana terdapat cadangan-cadangan yang diutarakan oleh plaintiff, cadangan-cadangan balas yang diutarakan oleh defendant dan juga cadangan-cadangan lanjut yang cuba diketengahkan lagi untuk kedua-dua pihak supaya both parties can meet at the middle ground. Kita bersetuju sebab kita kena faham tujuan mediasi ni bukanlah nak menentukan siapa betul, siapa salah, tapi ia adalah untuk menyebabkan satu situasi yang menang-menang, win-win situation, supaya kes boleh berjalan, maafkan saya, supaya kes tidak perlu diteruskan and we can get on with our lives in peace without the need again to go for full trial. Sebab kalau perbicaraan penuh dia akan memakan masa dan sebagainya, semua orang faham. Tetapi ketika proses mediasi berlangsung, ketika pihak-pihak dalam usaha untuk mengetengahkan
cadangan-cadangan untuk mediasi untuk menyelesaikan kes ini secara baik. Malamnya tiada persetujuan dibuat dan atas arahan hakim kerana kegagalan untuk proses mediasi cuba menyelesaikan, perbicaraan pun bermula. Dan perbicaraan telah bermula di Mahkamah Session pada waktu itu pada tahun 2021 juga. Ya, pada tahun 2021 juga. Dan sewaktu perbicaraan sedang berlangsung, plaintiff masih lagi dalam memberikan keterangannya, ada permohonan untuk memindahkan kes ini daripada Mahkamah Sessions ke Mahkamah Tinggi atas sebab bidang kuasa. Okay? Dan apabila kes didengar di mahkamah dan hakim berpendapat juga, yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa kes ini patut didengar di Mahkamah Tinggi, maka adalah perintah pemindahan ke Mahkamah Tinggi. Dan apabila kes dipindahkan di Mahkamah Tinggi, arahan lanjut yang Arif Hakim pada waktu itu adalah supaya kes ini didengar semula. Jadi apabila kes didengar semula, itulah yang kita tengok seawal dalam 2 bulan ke belakang ni, kes bermula semula daripada hari pertama sehinggalah semalam di Mahkamah Tinggi, yang mana saksi-saksi telah dibawa ke mahkamah untuk memberi keterangan, untuk periksa balas dan diperiksa semula oleh peguam-peguam sehinggalah pada saksi plaintiff yang terakhir, iaitu plaintiff sendiri, Siti Nordiana sendiri. Dan setakat tarikh semalam sepatutnya adalah tarikh yang ditetapkan untuk sambung bicara. Maksudnya plaintiff dijadualkan untuk diteruskan pemeriksaan semula oleh peguam. Pada waktu itu masih lagi di peringkat defendant 1, 2 dan 3 yang diwakili oleh saya sendiri. So sepatutnya semalam itu dijadualkan untuk sambung bicara bagi Siti Nordiana untuk terus diperiksa balas oleh saya dan seterusnya oleh peguam-peguam lain. Tetapi oleh kerana terdapat perbincangan lagi sekali, terdapat satu proposal lagi sekali yang kita cuba ketengahkan sewaktu perjumpaan bersama Yang Arif Hakim di dalam kamar hakim, dan terma-terma yang kita cuba bawa dahulu daripada Mahkamah Sessions, dibawa semula terma-terma ataupun cadangan-cadangan penyelesaian, dan akhirnya terma-terma tersebut dipersetujui. Dan apabila dipersetujui, maka direkodkan penghakiman persetujuan di antara pihak-pihak. Dan apabila telah direkodkan penghakiman persetujuan, ia bermaksud kes telah lupus, selesai. Kita panggil, bila saya kata lupus, maksud dalam undang-undang tu dispose. Dispose maknanya lupus. Dan disposal of the case is disposed of. Kes telah dilupuskan, kes telah selesai. Jadi kes telah selesai. Jadi sekarang ni saya rasa ramai nak tahu apa terma-terma penghakiman persetujuan yang direkodkan semalam. Jadi ada, macam saya cakap tadi, yang Arif Hakim telah memberi saranan supaya terma-terma ini boleh dipanjangkan kepada semua pihak termasuk media, sebab kita, Yang Arif Hakim dan saya percaya semua pihak mahu untuk mendapatkan kepastian yang sejelas-jelasnya lah. Dan juga semalam Yang Arif ada memberi satu nasihat kepada semua pihak supaya apa-apa laporan berkenaan dengan kes ini akan dilaporkan secara betul. Dan saya rasa itu that's common sense. Everyone knows it. Saya cuma menyampaikan apa yang telah direkodkan semalam di hadapan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur, di Jalan Tupak. Jadi kita berbalik kepada terma penghakiman persetujuan yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Okey. Pertama sekali adalah, saya akan bacakan dulu, mungkin kalau ada soalan saya boleh jelaskan, sebab ini adalah instrumen mahkamah, ini dokumen mahkamah, jadi bahasanya mungkin agak teknikal dan bersifat undang-undang. Ya. Jadi saya akan bacakan dahulu terma-terma secara harfiahnya. Okey. Terma pertama adalah, tanpa pengakuan terhadap liability, pihak-pihak bersetuju untuk saling bermaaf-maafan antara plaintiff dan defendant pertama, defendant kedua, defendant ketiga, defendant keempat dan defendant kelima, dilaksanakan di hadapan di hadapan Yang Arif Hakim secara terbuka di mahkamah, terbuka seperti mana lampiran A, sebagai penyelesaian penuh dan tamat bagi tindakan ini. Terma kedua,
plaintiff tidak mempunyai kebebasan untuk memfailkan semula tindakan ini. Terma ketiga, tiada perintah terhadap kos dan dipersetujui oleh peguam-peguam yang mewakili anak-anak guam masing-masing, plaintiff, defendant pertama, kedua dan ketiga, defendant keempat dan defendant kelima. Jadi itu adalah terma-terma yang telah direkodkan secara literal, secara harfiah di hadapan Yang Arif Hakim semalam yang telah dipersetujui. Secara dasarnya ada tiga essence di sini. Ada tiga poin utama yang kita kena faham terhadap apa yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Pertama, persetujuan untuk bermaaf-maafan. Yang kedua, tiada kebebasan bagi plaintiff untuk memfailkan semula kes ini. Dan yang ketiga, tiada perintah terhadap kos. Kalau saya boleh jelaskan sedikit satu persatu dari terma A, B dan C. Tiada pengakuan terhadap liability, maksudnya tiada apa-apa pengakuan siapa yang betul, siapa yang salah. Kalau kita tengok di dalam mana-mana kes saman, pihak yang memulakan tindakan saman dan pihak yang respon terhadap saman ni, itu pihak defendant lah, kan? Tujuannya adalah untuk menuntut bagi pihak plaintiff. Dan bagi pihak defendant, mereka ingin mencabar tuntutan itu, mengatakan tuntutan itu tidak betul, tidak berasas, melalui hujahan ataupun bukti-bukti yang mereka akan kemukakan sewaktu proses perbicaraan penuh di mahkamah. Dan itulah apa yang sedang berlaku. Apa yang berlaku sebenarnya selama ini. Ada tuntutan dan ada cabaran terhadap tuntutan, dan saya rasa bagi mereka yang ada di mahkamah pasti akan tahulah apa yang prosesnya. Kita kemukakan bukti, kita kemukakan dokumen dan sebagainya, dan cabaran-cabaran juga diketengahkan kita mencabar bukti itu dan ini. Tapi apabila ada persetujuan di sini, tiada pengakuan terhadap liability, bermaksud tiada satu pihak yang betul, tiada satu pihak yang salah kerana masing-masing dah berbaik-baik. Okey? Bersetuju untuk pihak-pihak bersetuju untuk saling bermaaf-maafan. Bersetuju untuk saling bermaaf-maafan di sini maksudnya pihak-pihak plaintiff dan di antara plaintiff dan defendant bersetuju untuk meminta maaf sesama mereka dan memaafkan sesama mereka. Jadi tiada isu siapa yang salah dan mereka patut minta maaf, tiada isu siapa yang betul dan mereka tak layak untuk meminta maaf, ataupun siapa yang betul mereka layak untuk diminta maafkanlah terhadap mereka oleh pihak lain. Itu bukan maksudnya. Maksudnya di sini, oleh kerana tiada pengakuan liability ataupun siapa kebertanggungjawaban siapa yang betul, siapa yang salah, maka masing-masing eloklah ataupun bersetuju untuk meminta maaf sesama mereka dan mereka juga memaafkan pihak satu lagi. Terma-terma itu ada di dalam lampiran A. Ini adalah lampiran A itu. In essence, all parties have agreed to apologize and to forgive. Meminta maaf dan memaafkan. Itu terma pertama. Terma kedua, plaintiff tidak mempunyai kebebasan untuk memfailkan semula tindakan ini. Bermaksud apabila telah berlaku, telah direkodkan penghakiman persetujuan di sini, pihak plaintiff, pihak Siti Nurdiana tidak mempunyai kebebasan ataupun dalam bahasa mudahnya tidak boleh untuk memfailkan semula kes ini di atas dasar yang sama. Maknanya selama ini kita tahu apakah dasar tuntutan saman ini, apakah sebab mereka disaman dan apakah sebab plaintiff memfailkan saman. Jadi sebab-sebab ini tidak boleh digunakan lagi ataupun tidak boleh atas dasar-dasar ini untuk membuka semula satu tindakan saman, tindakan undang-undang yang baru terhadap defendant-defendant yang telah saya sebut tadi. Ya. Dan yang ketiga, tiada perintah terhadap kos. Tiada perintah terhadap kos di sini maksudnya tiada apa-apa yang diperintahkan oleh mahkamah untuk pihak-pihak membayar sebarang kos kepada sesiapa. Okey? Plaintiff tidak perlu bayar sesen pun kepada defendant dan defendant juga sama seperti tadi, tidak perlu membayar sebarang kos kepada plaintiff. Jadi itulah yang telah dipersetujui, dibincangkan, dipersetujui, direkodkan di hadapan hakim, dan oleh kerana telah direkodkan, maka hakim telah pun dan bukan maksud saya, kita semua boleh menganggap bahawa kes ini tidak lagi diteruskan, perbicaraan pun tidak diteruskan, dan tarikh-tarikh selanjutnya yang telah ditetapkan untuk sambung bicara juga dilapangkan. Itu sahaja. Terima kasih.
in a short term, Ya. rephrase kalau I punya statement salah. Maksudnya dalam kes ni, tak ada satu betul tak ada satu salah. Kes ni dah settle, so saling bermaafan antara you all. So senang cakap tak ada siapa, tak ada judgement tu, tak ada kata dia ni yang salah, so dia ni kena minta maaf, dia ni yang salah, dia tak ada. Betul. Maksudnya secara mudahnya, macam saya cakap, tiada betul, tak ada siapa yang salah, clean slate, kosong-kosong. Seperti kes ini tidak pernah ada tuntutan, kosong, selesai. Alan, mungkin boleh jawab netizen ya. Ya. Walaupun kes ini sudah dikira selesai, tetapi mengapa masih perlu ada sidang media untuk Alan? Mungkin boleh jelaskan. Sebenarnya saya ada bincang dengan anak-anak kawan saya dan mereka memberi mandat kepada saya untuk menjawab soalan itu. Sebenarnya keperluan untuk mengadakan sidang media pada hari ini, saya nak bagi tahu dengan semua, ini bukanlah sidang media untuk pihak A memburukkan pihak B. Untuk kes dah selesai, boleh sambung bercakap di antara satu sama lain. Bukan. Ini adalah untuk membetulkan persepsi masyarakat, mungkin para peminat ataupun semua orang terhadap anak-anak guam saya, Lan, Shura dan juga Sheila. Kalau kita tengok, dan saya sebagai peguam, saya perhatikan sewaktu kes bermula di awal lagi, sewaktu kes di mahkamah rendah lagi, terdapat macam-macam kata-kata, macam-macam kenyataan yang berbau cacian, makian yang tak sedap, yang tidak adil diberikan dan bersambung sehingga ke mahkamah tinggi dan bersambung even sekarang. Saya percaya apabila kes telah diselesaikan, masih lagi kalau kita tengok ada lagi kata-kata cacian dan sebagainya. Jadi pertama sekali, I want to set the record straight. This is not about talking back or resuming any bad talks about any specific individuals. This is merely a session where we want to try to straighten up the perceptions of the public in respect of what has been happening for the past 2.5 years. Jadi keperluan pada hari ini adalah ingin memberitahu secara menyeluruh apa sebenarnya yang berlaku, apa fakta-fakta yang mungkin terlepas pandang oleh pihak-pihak yang tidak ada peluang untuk berada bersama-sama dengan kami di mahkamah, dan ingin memberitahu kepada semua bahawa bila kes telah selesai, tidak perlu lagi lah ditimbulkan sebarang spekulasi, apatah lagi kenyataan-kenyataan yang tak enak kepada anak-anak guam. Kadang minta maaf, nak Ya, tanya sebelum ni, independen dan plaintiff ada tak sebenarnya maaf-maafan dekat luar mahkamah? Bermaaf-maafan yang berlaku pada kali pertama adalah semalam. Bermaaf-maafan seperti mana telah dilimpahkan. Apabila kes bermula atas arahan peguam-peguam masing-masing, dan ini memang sebenarnya satu prinsip undang-undang lah, bila kes dah bermula dan ada peguam masing-masing, melainkan peguam memberi sesama peguam bersetuju, mereka boleh berkomunikasi. Jadi tanpa ada recommendation daripada peguam-peguam, tidak bolehlah berkomunikasi. Jadi bila tiada communication, maksudnya tiadalah sesi untuk berjumpa, untuk bermaaf-maafan itu. Berbalik kepada soalan itu yang ditanya tadi, bermaaf-maafan yang pertama kali berlaku adalah pada hari semalam. Semalam yang first time sebenarnya. Tetapi macam saya cakap, sewaktu kes difailkan, terdapat cubaan oleh pihak-pihak untuk berjumpa, duduk semeja untuk berbincang tentang kebarangkalian, possibility to settle this without the need for full trial in court. Dan pihak-pihak hadir di office saya sebenarnya, hadir untuk berjumpa, dan mereka berlima bersama dengan plaintiff sendiri, ada berenam semuanya, duduk semeja dan berjumpa. Dan sesama peguam juga, saya juga dimaklumkan apakah apa yang mungkin kita boleh buat untuk kita dapat jalan tengah penyelesaian. Tapi malangnya pada waktu itu tiada kata persetujuan, dan oleh kerana tiada persetujuan, maka tiadalah natijah yang kita nak. Dan oleh kerana gagal, macam saya cakap tadi lagi, arahan selanjutnya adalah memulakan perbicaraan di mahkamah session pada waktu itu. Mungkin Lan atau Shura atau Sheila boleh share sikit macam mana situasi semalam kan, waktu proses bermaaf-maafan itu berlaku kalau boleh share. Seperti yang Alan bagi tahu tadi, apa yang
berlaku atas arahan peguam masing-masing, dan kami akur dengan keputusan peguam kami untuk cadangan tersebut. Kami hanya melakukanlah bersama-sama, bermaaf-maafan bersama-sama. Jadinya semalam apa yang terjadi, pihak Nana telah pun meminta maaf dan juga memaafkan kami semua, dan kami juga pun sama juga meminta maaf dan memaafkan. Saling minta maaf dan saling memaafkan. Yes, so tak ada siapa yang minta maaf dulu, tak ada isu siapa minta maaf dulu, siapa yang memaafkan dulu, tidak ada. Jadi bila semalam dimulakan dengan preventif iaitu Nana. So Nana memohon maaf dan memaafkan, dan ikuti dengan kami Clean Minimum Independent, memohon maaf dan meminta maaf. Memaafkan. Memaaf dan memaafkan. Sepanjang kes ni berlangsung kan, Datuk Syura dan juga Watan, ada tak terima proses senioriti daripada rakan artis sebenarnya? Ada juga beberapa sebenarnya isu-isu macam ni timbul. Cuma kami tak boleh nak salahkan sesiapa. Mungkin kami di awal boleh di awal kes ini dimulakan, kami akuilah kekhilafan kami, kelanjuran kami akui. Cuma sebagai manusia biasa tu, sekadar permohonan maaf yang kami boleh lakukan dan takkan ada masalah, dan mungkin perkara ini tak berlanjutkan sampai 2022. Tapi apabila jalan tengah yang cuba diutarakan di awal dahulu disekat dengan beberapa syarat lain. Senang cerita, kami semua sentiasa terbuka, sentiasa terbuka untuk memohon maaf kepada di awal dan pada awal sebelum lagi kes ini berjalan. Sebab tadi lawyer kami ada bercakap yang mediasi itu dijalankan kami berenam untuk cari jalan penyelesaian, untuk dapatkan jalan tengah supaya kes ini tak teruskan di mahkamah. Tetapi perlu diberitahu juga netizen, mungkin orang-orang luar ataupun kawan-kawan media kita juga, kalau katalah tiada permohonan maaf, kami sebenarnya bersedia daripada awal lagi. Tak pernah rasa macam ego seperti yang diwawarkan. Kami ego persepsi orang yang kata kami ni dah buat salah tapi tak nak minta maaf. Kalau dulu dah minta maaf mungkin tak disaman sampai 25 juta itu adalah tidak benar sama sekali. Cumanya bila kami dimediasi, terdapat syarat-syarat yang kami kena patuhi, yang mana saya dan juga kawan-kawan saya merasakan syarat-syarat itu terlalu ataupun melampau untuk kami ikut. Kalau mungkin untuk syarat-syaratnya tu, mungkin saya serahkan kepada lawyer saya lah untuk bagi tahu apa syarat-syarat yang Nana minta untuk selesaikan benda ni tanpa diteruskan ke mahkamah. Saya cakap tadi sesi ni boleh kita menyalahkan sama-sama. Kes dah selesai dan anak-anak kawan saya sebenarnya minta untuk press conference bukanlah untuk criticize mana-mana pihak, hanya ingin untuk membetulkan persepsi masyarakat. Apabila mereka mengadu kepada saya tuduhan-tuduhan oleh orang luar, oleh netizen lah, yang mengatakan mereka terlalu sombong untuk minta maaf, mereka terlalu angkuh untuk minta maaf, boleh bayar peguam tapi kenapa tak nak minta maaf, mahal sangat ke harga untuk meminta maaf tu. Saya ada rekod-rekod semua tu, dan mereka tidak boleh. Saya memang atas nasihat saya sendiri, kes dah berada di mahkamah, jangan cakap dekat pada siapa-siapa. Kita hormati proses mahkamah, kita ikut saja proses yang telah ditetapkan. Kita pergi mahkamah, kita akan ada peluang untuk bercakap, tetapi hanya di mahkamah. Okay. So this is me saying, this is not about criticizing any party. This is just to ensure that accurate information is dispensed. This is provided. Jadi sewaktu proses mediasi berlangsung di mahkamah sessions dahulu, memang saya menyokong keputusan anak-anak kawan saya untuk tidak meneruskan kes ini, untuk selesaikan secara baik, dan saya mereka bersetuju untuk bermaaf-maafanlah sesama mereka, dan kes dianggap selesai, boleh dianggap selesai selepas itu. Akan tetapi apabila macam saya cakap, bila dalam proses mediasi bukannya apa yang kita nak, tetapi apa yang kita boleh cuba ketengahkan
dan apa yang cuba boleh dipersetujui dan apa kalau tidak boleh dipersetujui, apa jalan tengah yang kita boleh cuba usahakan supaya akhirnya bersetuju. Jadi apabila kita cuba ketengahkan apa proposal kita pada waktu itu supaya dengan harapnya boleh diterima lah, supaya kita boleh bermaaf-maafan dan kita tidak perlu ada perintah terhadap kos dan kita boleh teruskan kehidupan. Sama juga sebenarnya natijah yang kita dapat semalam. Itulah daripada awal lagi sebenarnya. Tetapi bagi pihak plaintiff, perkara itu tidak dipersetujui kerana bagi pihak plaintiff pula pada waktu itu cadangan balas yang cuba diketengahkan untuk tujuan penyelesaian adalah permohonan maaf dibuat secara terbuka yang dihadiri oleh sidang media. Jadi permohonan terbuka, maaf terbuka bersama dengan pihak media. Selanjutnya ada mengaku khilafan masing-masing, larangan untuk mencampuri urusan-urusan plaintiff, dan yang paling penting antara lain dan yang paling penting sekali ada cadangan untuk membayar sejumlah wang yang besar kepada pihak plaintiff untuk kes ini selesai. Jadi but to be fair to all parties, ini cuma cadangan-cadangan saya utarakan adalah A, B, C, D. Cadangan bagi pihak plaintiff pula A, B, C, D. Jadi bila kita cuba cari jalan tengah, macam kita nak jumpakan di jalan tengah supaya kita boleh ada penyelesaian, akhirnya tak ada penyelesaian sebab apa yang kita minta tidak dipersetujui dan apa juga yang dicadangkan oleh pihak mereka juga tidak dipersetujui. Jadi dalam prosesnya dianggap gagal lah proses tersebut. Dan bila proses tersebut gagal, maka macam saya bilang, macam saya cakap tadi, arahan selanjutnya adalah meneruskan perbicaraan. Dan juga atas mereka semua, saya menasihatkan mereka untuk tidak cakap apa-apa langsung kepada sesiapa. Jadi selama kes bermula, itulah komen-komen yang diterima. Kenapa tak nak minta maaf? Susah sangat ke nak mengungkapkan perkataan maaf? Tapi saya faham yang cakap statement macam ni adalah mereka yang tidak ada peluang untuk bersama-sama dengan kita semua di mahkamah pada waktu itu. Maksudnya they're not privy to what has happened in court. Mereka tak tahu apa yang berlaku di mahkamah pada waktu itu. Mereka boleh cakap apa sahaja, dan anak-anak GOM, saya tidak menyuarakan apa-apa respon terhadapnya kerana terdapat proses mahkamah. Kita hormati proses mahkamah, kan? Jadi kita tak naklah mengeluarkan perkataan-perkataan ataupun sentimen-sentimen yang tak wajar sedangkan belum ditentukan lagi oleh mahkamah apa yang dituntut, sama ada apa yang dituntut itu justified ataupun dibenarkan ataupun tidak. Dan berlanjutan sehingga Mahkamah Tinggi bermula semula. Jadi makin panjang prosesnya. Dan alhamdulillah bila ada direkodkan penghakiman persetujuan pun, dah bermaaf-maafan dengan niat ataupun dengan satu hasrat supaya masing-masing boleh teruskan hidup masing-masing, kan. Tapi saya percaya masih lagi komen-komen yang sama ada. Jadi ini juga macam saya ulang jawapan kepada soalan yang diutarakan tadi, kenapa perlu ada sidang media hari ini untuk membetulkan persepsi masyarakat. Bukannya mereka sombong, tidak mahu untuk meminta maaf, tetapi apabila proses untuk penyelesaian yang diutarakan seawal permulaan kes ini tidak dapat disetujui oleh pihak, maka terpaksalah teruskan perbicaraan. Tetapi alhamdulillah selepas 2 tahun setengah, semalam terma yang sama dicadangkan, terma yang sama akhirnya dipersetujui. Jadi both parties yesterday did a very great job. Cadangan di mana? Yang semalam. Sebenarnya semalam, bukanlah semalam berjumpa, semalam decide utarakan cadangan yang semalam juga dicapai, direkodkan sekalinya. Tidak. Sebenarnya apa yang berlaku sewaktu tarikh perbicaraan yang lalu
minggu lepas, sewaktu kes sedang berjalan, sewaktu plaintiff Siti Nordana sedang beri keterangan, sedang disoal balas oleh saya pada waktu itu, ada sedikit masalah dari segi perjalanan kes lah, masalah teknikal, komunikasi di mahkamah. Jadi Yang Arif Hakim memanggil stand down ataupun tangguhkan perbicaraan sebentar dan memanggil para peguam untuk berjumpa dengan Yang Arif Hakim di kamar hakim. So sewaktu di kamar hakim, kita berbincang lah macam kita nak selesaikan masalah ini, dan saya cadangkan pada waktu itu, saya kata sebagai just another remark pada waktu itu, menyatakan pendirian anak-anak guam saya dan juga defendant-defendant lain, dan posisi itu disetujui lah oleh peguam-peguam mereka. Kami menyatakan bahawa posisi kami sangat jelas daripada peringkat awal bahawa defendant-defendant terbuka untuk menyelesaikan perkara ini tanpa keperluan untuk perbicaraan penuh. Dan perkara ini juga dimaklum kepada Yang Arif Hakim. Yang Arif Hakim maklum perkara ini. Keterbukaan ini bukanlah yang baru, tapi memang seawalnya dahulu. Jadi daripada awal tak jadi mediasi, bermula perbicaraan di Mahkamah Sessions, dan dapat perintah pemindahan di Mahkamah Tinggi, dan sewaktu perbicaraan di Mahkamah Tinggi itu, mereka semua memang terbuka untuk explore kebarangkalian ataupun explore the possibility of settlement. Ya, dan apabila cadangan atau posisi itu diketengahkan balik, jadi cadangan Yang Arif Hakim pada waktu itu adalah kepada pihak-pihak untuk cuba kita revisit balik sentimen itu, sentimen penyelesaian itu, boleh ataupun tidak. Jadi kami berjumpa semula dengan anak guam masing-masing, berbincang, peguam-peguam aktif berkomunikasi sesama kami, dan sehinggalah pada hari semalam sewaktu kita semua datang untuk tarik sambung bicara selanjutnya, berita baik ini dikongsikanlah kepada anak guam oleh kami semua, peguam-peguam defendant-defendant yang menyatakan bahawa terma-terma bermaaf-maafan, terma-terma tiada perintah kos, dan juga terma-terma lain yang saya cakap tadi itu akhirnya dipersetujui, dimaklumkan kepada Yang Arif Hakim. Yang Arif Hakim pun rekodkan penghakiman persetujuan tersebut dan masalah selesai. Okey, jadi mungkin netizen bertanyalah kepada Syura dan juga Wanda, apakah sebenarnya pengajaran yang dapat diperoleh daripada kes ini sebenarnya sepanjang kes ini langsung? At first place, kami sendiri tidak pernah mengatakan yang perbuatan kami itu betul, dan kami juga tidak bangga dengan apa yang jadi. Kami juga manusia biasa, khilaf dengan apa yang terjadi. Cuma pada kejadian malam tu, saya pun tak pasti, mungkin ini apa yang terjadi. Pengajarannya kat sini, saya rasa kalau perkara itu boleh diselesaikan secara baik, teruskan. Kalau kita bertangguh-tangguh, dia akan melahirkan banyak lagi spekulasi yang tak benar sebenarnya, dan malah ditokok tambah. Dan apa yang kami bualkan malam tu sebenarnya tidak pun terfikir ke arah yang seterusnya, tapi mungkin macam saya cakap tadi, kekhilafan kami dan juga kekhilafan kami dan juga kami tak bangga dengan apa yang jadi. Kami bersedia untuk memohon maaf, kami bersedia untuk menerima apa sahaja di awalnya. Tapi bila tiada kata sepakat, seperti yang dinasihatkan oleh anak guam lah, anak lawyer saya lah, lawyer kami, anak guam lah, itulah mak lawyer. Dia sebenarnya daripada syarat-syarat tu, macam lawyer tadi dah bagi tahu pun, antara syarat-syarat yang diperlukan untuk memohon maaf, buat PC dan memohon maaf secara terbuka, kami rasa itu bukan satu isu untuk nak buat. Tak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah langsung kalau kami buat. Cuma lah, bila permohonan maaf itu disertakan dengan pembayaran, yang mana saya rasa itu yang saya kata tadi, melampau itu bukan sebab nak suruh minta maaf. Melampau tidak, kita boleh minta maaf, tapi apabila permohonan maaf itu perlu disertakan dengan pembayaran, dan pembayarannya pula bukan RM10, RM20 ataupun RM1,000. Jumlah itu sangat besar. Jadi sebab itulah kenapa nak kena fight. Kami fight bukan untuk nak menegakkan benang basah. Kami fight ini bukan untuk nak tunjuk siapa yang betul, siapa yang salah.
tidak sama sekali. Tapi kami rasa kami boleh minta maaf tanpa pembayaran sebenarnya kalau permohonan maaf itu dibuat secara ikhlas. Itu yang kita usulkan di awal. Itulah yang kita usulkan di awal. Tapi bila pihak plaintiff mahukan pembayaran yang agak banyak, mention amount tak perlu mention amount, tapi sangat banyak amount itu, sebab itulah kami fight. Kami terpaksa, senang cerita kami terpaksa fight. Bukannya kami sengaja nak fight untuk nak bagi tahu dengan semua orang apa yang kami buat ini adalah benda yang betul dan kami ada hak untuk fight. Tapi sebenarnya hak untuk fight itu kita buat, kita firmkan untuk fight itu kerana isu besar di sini adalah dari segi pembayaran yang sangat-sangat besar untuk kami buat. Sebab Fight, sorry. Ya, dia saya bukan. Fight the faham lah. Fight dan tak fight untuk bukan fight. lawan. Bukan. Maksudnya oleh kerana macam persetujuan tu ataupun teman-teman yang cadangkan tu tidak boleh dipersetujui, jadi cara lain dan satu-satunya cara lain adalah meneruskan dengan proses pembicaraan. Fighting, meneruskan proses pembicaraan. Aku masuk fight ni. Bukan Ada fighting. jika perbincangan diteruskan, maknanya kita semalam tak ada permohonan maaf kan? Teruskan. You rasa ke mana arah tuju? Arah tuju lebih panjang apa yang mengijar arah tuju kes ini dia akan nothing to speculate about the direction that would have been in this case. Sebab kalau tiada tiada penyelesaian, tiada penghakiman persetujuan, kes akan diteruskan, plaintiff akan menuntut kes, defendant akan memulakan kes, defendant akan memanggil saksi masing-masing dan defendant akan menuntut kes defendant, kemudian akan ada arahan-arahan untuk hujahan bertulis difailkan dan akan ada arahan untuk hujahan oral dibuat di hadapan Arif Hakim dan kemudian akan ada keputusan. Sekiranya sekalipun ada keputusan, pihak-pihak masih lagi ada option yang lain untuk meneruskan rayuan di mahkamah tinggi, di mahkamah rayuan dan juga sekalipun terdapat outcome di mahkamah rayuan yang pihak-pihak tidak berpuas hati, masih lagi boleh cuba untuk meminta kebenaran merayu di mahkamah persekutuan. Jadi sebenarnya macam saya kata, direction kes ini dia dah fixed, akan ada hujahan di mahkamah tinggi, akan ada keputusan di mahkamah tinggi dan apa sahaja keputusan boleh dirayu di mahkamah rayuan dan apa sahaja keputusan di mahkamah rayuan boleh lagi diminta kebenaran untuk merayu ke mahkamah persekutuan dan sekiranya dibenarkan boleh merayu di mahkamah persekutuan. Itu proses itu memang fixed. Tapi bila fixed, kamu pun dah dengar prosesnya panjang. Dia bukannya secepat nafas saya cakap semua proses-proses tu lah. It's going to be a very long, tedious journey till the end. Jadi penyelesaian di luar mahkamah yang dicapai semalam sebenarnya adalah satu pada saya, pendapat profesional saya sebagai peguam, adalah satu jalan yang bagus, yang efektif sebenarnya bagi pihak-pihak plaintiff, defendant untuk meneruskan life masing-masing, career, family dan sebagainya. Adakah semua saksi telah dipanggil? Saksi-saksi plaintiff semua bukan telah dipanggil. Sebenarnya Siti Nordiana semalam adalah saksi terakhir plaintiff. Jadi untuk saya kata semua telah dipanggil tu kurang tepat, sebab saksi terakhir iaitu plaintiff itu sendiri belum habis memberi keterangan. Jadi saksi-saksi yang lain telah dipanggil dan tinggal saksi terakhir sahaja yang masih lagi diperiksa balas pada waktu itu sedang memberi keterangan dan ada settlement, alhamdulillah. Perasaan kami rasa nak jalan hidup seperti biasa lah, kan? Penuhi tanggungjawab sebagai bapa, suami, anak dan berbahagia seperti biasa. Kita nak move on lah. Move on lah. Sampai bila kan? So, setelah pengajian ini, alhamdulillah kita pun sebenarnya tak sangka juga benda ni kita dapat selesaikan ya 2 tahun lebih juga, tapi tak sangka pula di saat kita
pun belum sempat bagi keterangan dekat mahkamah. Alhamdulillah ini dapat diselesaikan dengan sangat-sangat baik. So of course lah, rasanya kesemua pihak kami, pihak Nana pun rasanya happy dengan apa yang kami dapat capai untuk semalam. Sepanjang tahun tu orang sebenarnya stres. Sebagai pengurus saya nampak Syura dan juga Lan sebenarnya tidaklah stres mana pun sebab kami tahu kedudukan kami dan kekhilafan kami tak bangga dengan apa jadi, tapi saya nampak diorang lebih kepada menghormati permintaan mahkamah dan prosedur supaya tidak menyuarakan apa-apa. Kalau kata stres atau tidak, kami hanya menjalankan dan saya nampak diorang berbahagia dengan family masing-masing dan tak wujud kot stres tu sebab kami dah hire seorang yang lebih profesional untuk menguruskan kes ni, tapi so kami serahkan sepenuh kepercayaan tu kepada kepakaran Alan. So kami jalankan macam biasa, even Alan pun you nak pergi show, you pergi, you nak pergi mana-mana, okay, masalah letak dekat I. So saya rasa tiada stres. Tapi kita menahan diri daripada menjawab tuduhan orang yang bukan teruk orang demikian, macam-macam orang tuduh, orang hina, Syura sekali dan macam mana dapat kekuatan untuk menjawab tak layan langsung? Okey, kami hanyalah manusia biasa. Jadi adalah sedihnya, of course lah kan. Orang berjaya tak untuk? Alhamdulillah, sebab mungkin kita dah expect lah benda ni pasti akan berlaku sebab kita pun tak ada kekuatan untuk menutup segala spekulasi anggapan orang sebab kita pun berdiam diri. Tak salahkan orang jugalah, kita pun berdiam diri sebab kita menghormati permintaan ataupun prosedur mahkamah sendiri kan. So jadi inilah masa yang sesuai kami rasa untuk kami berkongsi sedikit sebanyak. Bukan macam Alan cakap tadi, bukan untuk mengeruhkan atau memanaskan keadaan apa, tidak langsung sebab antara kami dan juga Nana sendiri dah selesai di mahkamah. Cuma kami hanya nak memperbetulkan persepsi masyarakat sahaja, media dan juga masyarakat. So this will be the last one daripada orang pasal kes ni, memang tak akan ada InsyaAllah ini adalah titik dia lah. Selain titiknya tak nak dah lepas ni ada pertanyaan lagi, kami pun lepas ni nak live ke, nak buat apa-apa ke, dah tak nak dah. Kalau boleh nak tengok soalan-soalan yang sama lagi sebab rasanya kami dah puas juga berdiam. Dah berdiam disebabkan kita hormat pada mahkamah dan atas arahan daripada mahkamah sendiri. Jadi selama kami berdiam tu, of course lah macam-macam juga yang kami terima, tapi kekuatan tu mungkin kami ada kot, ada antara kita sentiasa ada. Saya ada Lan, ada Sheila ada saya, so kami sentiasa bagi semangat lah kat each other. So alhamdulillah lah sampai ke hari ini barulah kita dapat. So menjawab pada soalan abang tadi tu sikitlah. Alhamdulillah apa yang jadi, kami tidak pernah meninggalkan antara kami dan kami tidak pernah pinpoint each other. Kau lah ni Syura, kalau kau tak masuk tak jadi macam ni. Kau lah ni Sheila, kalau kau tak buat live tak jadi. Kami tak pernah pinpoint each other. Kami mengaku khilaf kami, emang kita cuba cari jalan. Even though sepanjang kes ni berjalan pun, professionalism antara Lan, Nana dan Syura saya tengok tak ada yang berubah sebab kami jumpa di backstage. Kami jumpa di mana-mana. Cuma netizen yang macam Lan taklah kau, adalah kau. That's why saya cakap menjawab pada soalan itu, kami menghadap tu sebab saya rasa tak ada stress pun among us. Kita tak tuduh Lan, tak tuduh Syura tak tuduh kami yang Sam ke, Aida ke, tak ada. Even though professionalism di atas pentas, di belakang pentas sama. Cuma selepas hubungan macam mana? Maksudnya bersedia untuk berbaik ke ataupun dah baik dah mana? Ya, maksudnya dah tak sama. Dia tak macam sebelum ni ke? Kita tak boleh nak cakap benda tu sekarang sebab kita tak tahu akan datang macam mana. Atas kerjasama profesional ni kita tak tahu. Penjelasan semalam sampai hari ni kita tak sampai lagi 24 jam. Kita masih lagi nak finalize, bukan finalize masa dia perintah bersih perlu difalkan dan sebagainya. Maksud saya kat sini bila kata hubungan mereka tu, well, saya percaya mereka dan nak ada hubungan yang baik dengan semua orang sebab saya bukan dalam industri, saya cuma rasa mereka dari segi undang-undang, tapi mereka akan berjumpa juga di mana-mana. Kecil je industri. Ya.
So kalau macam untuk selepas ni bakal macam kita dah settle. So kalau untuk bekerjasama dengan Nana atau masa terdekat ke macam mana? Okay. Saya pernah pun sebentar sebenarnya. Cuma sebentar bersama tu kalau direzekikan atas dasar profesional tak masalah pun. Macam kalau saya cakap, kami memang nak berbaik dengan semua orang. Kan? So atas dasar profesional memang tak masalah langsung. Sebab itu kejayaan kita. Kan? Dan selama ni sebelum ni pun saya antara yang selalu atas pentas bersama. Kan? Ya. Ada macam kita baca komen dia ada macam lepas kes selesai ada netizen yang macam tak puas hati bila kes ni selesai secara begini. Mereka nak juga tengok ada yang tak masalah apa yang boleh nasihat kepada netizen yang still beranggapan Kalau perkara baik yang positif pun masih lagi tidak disenangi, cara yang panjang, yang sukar, yang dipilih, kita semua bukannya budak-budak. Pada saya kita semua dah dewasa, jadi kita boleh nilai lah value itu macam mana dan kita boleh tahulah attitude, behaviour yang mana yang patut kita ambil dan yang patut kita Okay. Terima kasih. Minta maaf lebih kurang. Jemput makan lagi. Sampai belum makan. Ada lagi. Bagus lagi. Bisa makan. Allah Akbar. Alah. Tepi lah, Afan kan tepi je. Afan kau mati kah? Tak usah nak tisu kan. Sakit. I asyik tak. Bang, ada orang call bang. Bawa import. Serius ah. Afif. Kita tolong ambil gambar jap. Lab apa lab? Lab apa lab? Ambil gambar. Jap. Okey. Lan? Masih Lan? Yelah, sekian Terima kasih kepada yang sudi menonton. Bye. Okay, Assalamualaikum. Bye.